Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Kecil Cherry Garage. Gila. Okay, so hari ni ada sebiji motor Honda R150 yang masalah dia tak hidup guys. Motor ni tak hidup. So sekarang ni korang nak tahu tak apa masalah motor ni? Kalau korang nak tahu, korang tengok video ni sampai habis. Aku akan bagi tahu kat korang dan aku akan explain dengan korang. Okay, jom layan. Okay geng, so sekarang motor Honda R150 ni, motor ni dah up performance tau. Okay, so dia dah up performance. So apa yang aku nak cerita dengan korang hari ni, okay, macam sebelum ni aku ada beritahu kat korang risiko kalau korang upgrade korang punya motor up performance lah, senang cerita kan. So aku ada cerita dekat video yang sebelum ni apa masalah dia, apa yang akan jadi dan apa bagaimana semua duit habis semua. So sekarang ni motor Honda R150 ni yang dengan aku sekarang ni, motor ni tak hidup Dia dah up spec 62, okey, dah up spec 62. Exhaust dah pakai exhaust apa ni? Exhaust ACK. Lepas tu pula head standard. Throttle body dia dah up dah. Lepas tu injector pun aku rasa dia dah up. Macam ECU pula dia pakai ECU apa? Umar Racing M5, okey. So dia pakai ECU Umar Racing M5. Okey, so sekarang ni kalau kata untuk yang korang dah upgrade performance, motor korang tak hidup ke apa, tiba-tiba mati ke apa. So biasa benda yang first sekali korang kena check ECU lah. Takut ECU korang kong kan. Ataupun ECU korang dah rosak ke, ataupun dia punya setting lari ke apa ke, korang kena check ECU. Okey, so kalau kata korang dah check ECU ni tapi sama ke tak hidup kan, biasa perkara kedua yang aku akan buat, yang aku akan check plug plug. So plug ni memang aku akan check lah, aku akan buka tengok plug ni. Macam motor ni aku dah buka plug dia, aku tengok motor ni plug dia basah tau. So plug basah ni dia ada dua sebab lah. Ada dua sebab. Yang pertama basah sebab minyak hitam, yang kedua basah sebab petrol. Okay, so yang pertama ni kalau kata basah sebab minyak hitam, okey, kebiasaannya apa masalah? Aku cakap ni aku tak tunjuk kat korang ni. Nampak tak? Basah. Tak nampak sangat kot dalam kamera ni, tapi sekarang ni dia basah lah. Nampak? Hitam lah sampai ke bawah ni. Okey, so sekarang ni kita bau lah. Kita bau plug ni, dia bau minyak hitam tau. Bau minyak hitam terbakar. So kebiasaannya kalau kata plug basah disebabkan minyak hitam ni, kebiasaannya blok dah calar. Blok dah calar. Lepas tu pula piston ring dah kuncup. So bila blok dah calar, piston ring dah kuncup, minyak hitam dah naik duduk dekat atas piston korang. So bila duduk atas piston korang minyak tu akan kena dekat plug kau. So bila kau start motor ke apa kan, api yang keluar ni dia sebab dah belaga dengan minyak hitam. So dia punya api tu tak sempurna. So jadi motor tak hidup. Okey. So yang kedua pula kalau kata plug basah ni disebabkan dengan bau petrol. Kalau kata korang buka plug ni bau petrol, ada dua benda lah. Kebiasaannya sama ada minyak petrol lebih kan, setting lebih minyak. Yang kedua valve bocor lah. So kalau kata minyak terlalu lebih pun, dia punya pembakaran pun dia takkan cantik lah, tak sempurna lah. Sebab kalau kata dia minyak dia bagi ngam-ngam cun-cun je, dia punya pembakaran tu cantik. So plug ni tak lemas, so motor boleh hidup lah. Kalau kata minyak petrol tu lebih kan, dia akan jadi motor tak hidup lah. So apa yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni, aku dah minta izin tadi dengan owner kan, yang aku nak buat video berkenaan dengan motor dia ni. So korang jangan salah faham, korang jangan condemn owner motor ni ke apa, jangan. Sebab motor ni owner beli memang dia dah dapat, memang dah up spec kan. So kalau kata owner beli motor ni start bulan puasa hari tu, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, mungkin dalam 3 bulan owner ni pakai. So
macam owner yang sebelum ni, dia mungkin dia dah up performance motor ni, mungkin dia dah pakai dalam 2-3 bulan macam tu. So dia pakai dalam owner lama dengan owner baru mungkin dalam 6 bulan 5 bulan macam itulah kan, something lah. So kalau kata motor dah up performance ni, kalau kata pakai sampai 2, 3, 4, 5, 6 bulan macam tu, dia kebiasaannya dia akan ada bermasalah. Tapi tu pulang pada si pemakai lah, tengok cara dia guna macam mana kan. Sebab macam aku ada cerita dalam video yang sebelum ni, yang mana kalau kata motor dah up performance ni, kebiasaannya motor tak akan tahan lama. Okey, kalau kita fikir secara logik akal pun, motor standard kita tak tahu jaga pun dia akan jadi masalah. Okey, so kalau kata motor dah up performance ni, dia perlukan 2-3 kali ganda penjagaan untuk motor ni. So kalau kata kita jagi 2-3 kali ganda penjagaan motor ni pun, kalau kata motor ni kita buat kerja, motor ni kita buat ride, motor ni kita buat segala-galanya, motor ni kita pakai untuk daily use, dia tak berapa nak sesuai tau. So kalau macam korang tengok motor yang dah up performance tu tapi main dekat track, kenapa motor diorang punya performance sentiasa cantik je. Korang kena faham, setiap 10 lap ataupun 15 lap diorang racing dekat track tu, lepas habis racing, lepas habis game, diorang akan parking balik motor ni dan akan tukar balik barang-barang yang ada bermasalah tu. Sebab tu dia punya performance sentiasa maintain, sentiasa sedap. Tapi kalau jenis motor untuk daily use ni, kita nak buat performance, lepas tu kita nak pakai untuk daily use, memang tak sesuai. Okay, so tadi aku dah cerita pasal motor yang tak hidup tapi motor jenis yang dah up performance lah. Okey, macam mana pula dengan motor yang tak up performance? Maksudnya motor standard. Motor standard kebiasaannya kalau macam V1 ke V2 ke, okey kita cerita dulu pasal V1. Kalau V1 ke, biasanya kalau kata motor tak hidup ke, first sekali apa yang korang kena buat, korang kena check FID lah. Okey, korang check FID, korang pergi ke bengkel, cari bengkel ataupun pemain yang ada FID. So check, tengok apa masalah, sama ada korang punya TPS rosak ke, ACV rosak ke, minyak tak cukup ke, ataupun api tak cun ke kan, ataupun plug kong ke. Korang kena check FID dulu untuk kita troubleshoot masalah sebenar. Okey, so kalau kata macam ada sahabat-sahabat kita yang telefon aku ataupun yang komen dekat dalam video sebelum ni, dia tanya kalau motor begini-begini ni apa nak kena buat, apa masalah. So aku nak jawab pun susah kan. Biasanya aku akan beritahu dengan orang, first kali kena buat FID lah. Kalau kata korang dah buat FID pun sama agak tak jumpa masalah dia, korang kena cari pomen yang boleh selesaikan masalah ni lah. Tapi apa yang aku boleh cerita dengan korang, kalau jenis motor ni tak hidup ke, mati-mati ke, semput ke, timing tinggi ke, dia punya masalah semua berkait rapat kan, dengan dia punya TPS lah, dengan dia punya plug lah, dengan dia punya cap plug lah, dengan dia punya ACV lah, dengan dia punya plug lah, dengan dia punya ECU lah. So semua benda-benda tu nak kena check kan. Sebab tu kalau kata korang pakai motor, kalau boleh sebenarnya kena jagalah dia punya servis. Janganlah kita pakai motor janji start jalan je. Okey, kalau kata motor yang V2 lagi bermasalah. Kalau macam V2 dia tak ada kickstart tau, dia tak ada kickstart, dia agak susah sikit lah. Kalau kata korang pakai V2 jenis motor yang baru-baru tapi dah ada masalah tak hidup ke apa ke, aku first sekali aku akan cakap dengan orang, pergi bawa ke bengkel yang korang beli motor ni supaya korang boleh claim warranty. Kalau kata motor V2 tapi mileage dah lebih 20,000 ataupun korang dah pakai lama, dah jalan jauh, kalau kata ada masalah, kena pergi juga bengkel, kena check FID jugalah. Check FID, tengok apa masalah sebenar. Tapi kalau kata korang pergi ke bengkel pun sama kat tak boleh selesai kat, korang kena carilah pomen yang betul-betul boleh selesai. Kena check lah apa yang aku cakap tadi, kena check ECU, plug, ACV, TPS, semua benda tu nak kena check. Macam video-video sebelum ni aku ada cerita dengan korang yang mana kalau kata macam mana kita nak elakkan TPS rosak, macam mana kita nak elakkan coil magnet rosak ke apa ke, semua aku ada cerita sebelum ni. So apa yang kita kena buat, kita kena buat servis rotor body, jaga dia punya servis, filter plug, apa benda, semua benda-benda tu kita kena jagalah dia punya servis. Sebab setiap kali kalau kita bawa motor ni, janji kita bawa je tapi kita tak jaga dia punya servis pun, memang dia akan jadi masalah jugalah. Kalau kata yang jenis bawa motor ni tahu apa masalah dia, macam mana nak buat tu, okey lah. Tapi kalau jenis yang tak tahu masalah dia nak buat apa, dia akan menjadi satu masalah pada customer lah, pada kita yang tak tahu pasal motor lah. Takut kalau kata kita pergi bengkel yang salah ke, dia akan merugikan kita. Okey,
So aku rasa ini je video aku nak share dengan korang untuk malam ni. So aku ingatkan sekali lagi dengan korang, aku buat video ni daripada tahun lepas sampai tahun ni, aku rasa dah dekat setahun aku buat video kan. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sentiasa support aku, yang sentiasa follow aku punya YouTube channel kan, yang sentiasa mengikuti perkembangan, yang sentiasa bagi komen-komen yang terbaik, yang positif, apa benda semua. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang baru. Okey, aku minta tolong korang, kalau kata korang tengok aku punya video ni kan, tak kira lah subscriber baru ataupun subscriber yang lama, minta tolong korang like, share dan subscribe lah. Yang paling penting jangan lupa tekan butang loceng lah, supaya korang tak tertinggal aku punya update video yang aku akan update akan datang. Okey, aku ingatkan sekali lagi pada korang, aku buat video ni aku cuma berkongsi ilmu apa yang aku tahu. Aku bukan niat nak mengajar ataupun niat nak menjadi cikgu ataupun niat nak menjadi orang hebat dalam dunia pemotoran, dalam dunia otomotif ni. Aku cuma kongsi ilmu apa yang aku tahu. Okey, macam contoh hari ni aku buat motor ni, aku cek motor ni, aku buka plug dia, aku tengok masalah dia sekarang dia punya plug basah sebab minyak hitam kan. Okey, so aku tergerak hati, aku nak buat video, aku buatlah video, aku share lah pada korang apa benda yang aku lalui untuk hari ni. Kalau kata aku nak share benda-benda yang aku tak tahu, memang aku tak akan buat lah video kan. Aku akan buat video mengikut pengalaman aku lah. Orang kata pengalaman ni alah pengalaman je pun, tapi bukan hebat mana pun. Tak, silap. Sebenarnya pengalaman ni yang membuatkan kita, orang kata, boleh jadi pandai dan mendewaskan kita. Okey, so aku malah nak berbincang panjang hari ni kan. So aku minta tolong pada korang sekali lagi, jangan lupa support aku guys. Okey, itu je daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.